Halo semua, salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat berkaitan dengan perhimpunan ataupun bersolidariti untuk Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara. Kalau cakap penyokong-penyokong bosku, nak bersolidariti mungkin satu perkara yang biasa kita dengar. Tapi, bagaimana pula dengan nama parti besar di Malaysia ini, yaitu UMNO dan PAS, yang dikatakan akan bersama-sama di dalam perhimpunan ini. Kalau benar mereka bersama-sama di dalam perhimpunan ini, adakah satu lagi kerjasama baru bakal diadakan di antara kedua-dua parti terbesar Malaysia ini, yaitu UMNO dan PAS, sekiranya perkara ini membuahkan hasil sehingga Najib Razak akan dibebaskan? Nah, kalau Najib Razak dibebaskan, adakah UMNO akan berterima kasih kepada PAS dan terus mereka bersama-sama di dalam satu gabungan yang baru? Mungkin juga kerajaan yang baru. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, satu tulisan daripada Syabuddin Husin, UMNO PAS perlu pastikan lebih ramai bersolidariti untuk Najib pada 6 Januari nanti. Ramai yang bertanya, apa jadi kepada Himpunan Solidariti Najib Razak pada 6 Januari depan di Istana Kehakiman Putrajaya setelah pejabat peguam negara mengeluarkan kenyataan media. Pejabat peguam negara mengeluarkan kenyataan media bahawa semua permohonan pengampunan, termasuk berkaitan tahanan rumah, melibatkan Najib perlu dikemukakan kepada lembaga pengampunan yang dipengerusikan yang di Pertuan Agong dan bukan melalui saluran lain. Di dalam tulisan ini juga berkata, apakah setelah anak Najib memfailkan afidavit yang mengandungi pengakuan Sultan Pahang berkaitan tita addendum itu, ia masih dianggap hearsay juga? Maka itu berhimpun dan bersolidariti pada 6 Januari depan di Istana Kehakiman Putrajaya adalah dikira masih perlu sebelum tindakan susulan lain hendak diambil oleh pihak Najib, termasuk membuat permohonan kepada lembaga pengampunan. Malah jika sebelum ini katalah hanya 10,000 yang dirancang untuk bersolidariti, dengan perkembangan terbaru ini, angkanya wajar dilonjakkan kepada 15,000 atau 20,000. Biar Putrajaya bergegar dengan lautan manusia pada 6 Januari nanti. Adakah perhimpunan ini akan membawa satu kerjasama baru di antara UMNO dan PAS? Nah, adakah bukan saja Putrajaya yang bergegar? Adakah mungkin pejabat dan kediaman Anwar Ibrahim sebagai PM pun akan bergegar? Nah, itu menjadi persoalannya. Tapi nak tumbangkan Anwar bukan satu perkara yang mudah. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kita direct to the point saja. Rakyat Sabah sudah mulai bersuara. Jangankan rakyat Sabah, rakyat Malaysia keseluruhannya tidak suka dengan kepimpinan politik hari ini yang terlibat dengan rasuah. Apatah lagi pemimpin yang memegang jawatan tertinggi di dalam sesebuah negeri ataupun juga sesebuah negara. Saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Kalaulah benar Haji Jinor akan digulingkan kerana sentimen ataupun pembawaan skandal rasuah Sabah ini, adakah warisan UMNO adalah calon yang paling terbaik untuk menjadi kerajaan negeri seterusnya? Nah, kalau nak cakap UMNO dan warisan, calonnya pula mungkin Bung Mokhtar, mungkin juga Syafiq Apdal, ataupun kedua-duanya bergabung UMNO dan warisan untuk membentuk sebuah kerajaan negeri baru untuk menumbangkan Haji Jinor. Nah, semua ini menjadi persoalan. Tapi ini satu komen daripada Bung Mokhtar
yang bagi saya pasti menggemparkan ramai, terutamanya orang Sabah. GRS, kerajaan paling gagal di Sabah, kata Bung Mokhtar. Mungkin kenyataan Bung Mokhtar ini menunjukkan bahwa HJJ dalam keadaan yang bahaya, HJJ dalam keadaan yang kritikal sebagai Ketua Menteri Sabah. Ketua UMNO Sabah, Bung Mokhtar, terus menyerang gabungan GRS yang mentadbir negeri itu dengan melabelkannya sebagai kerajaan paling gagal. Dalam satu rakaman yang dimuat naik di FB UMNO Sabah Online, Bung berkata kerajaan pimpinan HJJ juga menipu rakyat Sabah, terutama dalam menyediakan peluang pekerjaan. Saya akan ulang di mana saja saya berhujah. Semenjak 2020 pemerintahan GRS sehingga hari ini, kerajaan paling gagal di Sabah adalah kerajaan GRS. Kerjanya tipu rakyat. Kalau tipu saya, tidak apa, itu biasa. Tapi dia tipu rakyat, saya paling marah betul. Dia berkata, peluang pekerjaan di Sabah semenjak GRS jadi kerajaan, 367.000 pekerjaan. Di mana itu? Itu dia kerjanya menipu menurut Bung Mokhtar. Bung menegaskan 8 daerah termiskin di Malaysia adalah di Sabah, termasuk Kudat, Kota Marudu dan Kinabatangan, dengan banyak kawasan masih belum menerima bekalan air. Di Bengkoka ini, kasihan tuan-tuan, berapa puluh buah kampung tidak ada air bersih, tidak ada elektrik, tidak ada jalan baik, katanya. Dalam ucapannya, Adun Lamag itu berjanji membangunkan pelabuhan Kudat menjadi pelabuhan bertaraf antara bangsa dan membina lapangan terbang baru di Kudat sekiranya BN memenangi pilihan raya negeri itu. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang di channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, satu Sabah, satu Malaysia telah menerima berita ataupun pelantikan kepada Musa Aman sebagai yang di-Pertuan Negeri Sabah ataupun sebagai TYT Sabah yang baru. Selepas Musa Aman dipilih menjadi TYT Sabah yang baru, rupanya ada satu tangkapan yang berlaku yang mengejutkan ramai. Dan bagi saya ini bukan saja mengejutkan rakyat Sabah khususnya, tetapi kepada Musa Aman sendiri, kerana ini adalah berkaitan dengan Fahmi Reza. Polis tahan Fahmi Reza, kes poster Musa Aman. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, sekiranya Anda mempunyai komen berkaitan dengan berita ini, silakan komen di bawah. Pesuruhjaya Polis Sabah, Jauh Teh Dikun, mengesahkan penahanan ketika dihubungi Malaysia kini. Artikel bertarikh 30 Disember dikemas kini 31 Disember. Aktivis dan pereka grafik Fahmi Reza ditahan di Penampang, Sabah hari ini berhubung poster yang memaparkan yang di-Pertuan Negeri Musa Aman. Pada petang tadi, Fahmi memuat naik hantaran di media sosial menyatakan dia dalam perjalanan ke Balai Polis untuk disoal siasat mengenai poster Musa yang dimuat naik di Kota Kinabalu. Saudara-saudara, berkaitan dengan perkara ini, di dalam ruangan komen melalui video ini di dalam channel ini berkaitan dengan isu ini, ada yang kata Musa tak layak jadi TYT yang baru. Ada juga kata satu calon ataupun satu pilihan daripada netizen, Pandikar Amin Mulia yang layak menjadi TYT Sabah. Adakah dengan ini mungkin Musa Aman akan menghabiskan penggalnya sebagai TYT? Setelah habis penggal, mungkin Pandikar Amin Mulia menjadi calon yang seterusnya. Ataupun mungkin penggal Musa Aman sebagai TYT tidak habis, tidak sampai satu penggal pun mungkin bakal ditukar. Nah, mungkin adakah risiko ataupun peluang
Adakah kemungkinan Musa Aman boleh dipecat ataupun letak jawatan dan digantikan dengan Pandikar Amin Mulia? Anda rasa adakah kemungkinan itu ada ataupun tiada, ataupun mungkin kemungkinan itu tipis? Nah, saudara-saudara, ini adalah komen yang saya lihat daripada channel ini. Mereka memilih Pandikar Amin Mulia sebagai TYT Sabah yang baru. Saudara-saudara, Anda pula, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?